السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد أشرف المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. رب يسر ولا تعسر، فإن تيسر عليك يسير. ربي تمم بالخير. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala dapat kita bersama-sama menunaikan solat maghrib secara berjemaah. Kemudian kita kekal duduk di dalam masjid untuk berzikir, berwirid dan berdoa. Dan kemudian kita masih lagi kekal di dalam masjid untuk bersama-sama mendengarkan sedikit perkongsian berkaitan dengan sirah Nabawi. Moga-moga ianya mendatangkan manfaat dunia dan akhirat sementara kita menunggu waktu isyak. Alhamdulillah, kita masih lagi bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melalui sirah karangan Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri, kitab yang diberi nama Ar-Rahiqul Makhdum, mengisahkan perjalanan satu orang manusia yang paling disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan saja manusia, malah keseluruhan makhluk. Makhluk ini Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam mendapat tempat pertama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kerana Rasul ini adalah Rasul yang paling berat ujiannya, dan Rasul ini lulus ke semua ujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengapa kita mempelajari sirah? Adalah untuk kita mewujudkan rasa cinta yang tidak hanya sekadar di bibir, tapi rasa cinta itu hadir dalam hati kita kerana kita mengenali Rasul itu. Kita mengenali Rasul itu. Tak kenal maka tak cinta. Jadi apabila kita mengenali Rasul itu, maka perasaan sayang dan kasih kita terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ianya hadir daripada dalam hati kita, bukan hanya sekadar di bibir sahaja. Sirah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terdiri daripada dua fasa. Fasa yang pertama adalah fasa kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Mekah. Di Mekah Nabi tinggal di situ selama 53 tahun. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berhijrah ke Madinah dan tinggal di situ sehingga 10 tahun. Maka jumlahnya adalah 63 tahun kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana 63 tahun itu adalah umur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan yang terdahulu kita dah lihat, pertemuan yang dahulu sebelum raya Kurban, kita dah lihat bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkahwin dengan Khadijah binti Khuwailid, di mana Allah Subhanahu wa taala memuliakan Khadijah binti Khuwailid. Sepanjang Khadijah binti Khuwailid hidup, Allah Subhanahu wa taala tidak membenarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkahwin dengan wanita-wanita lain.
hinggalah Khadijah binti Khuwailid itu wafat, barulah Allah Subhanahu wa taala membenarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berkahwin. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempunyai lebih kurang 9 orang isteri. Kemudian pada pertemuan yang terdahulu juga kita dah lihat bagaimana kisah peristiwa pembinaan Kaabah, di mana pengarang Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri ini memasukkan kisah pembinaan Kaabah kerana di situ ada peristiwa yang besar, di mana satu-satunya ketika hidup di zaman jahiliyah orang-orang Arab Quraisy yang ketika itu orang kata sebagai orang jahil. Orang jahil telah mengambil keputusan yang paling terhormat, keputusan yang paling beriman apabila mereka ingin mendirikan Kaabah, membina Kaabah semula. Mereka mengumpulkan hasil daripada wang-wang ataupun dana yang halal sahaja. Dana yang halal sahaja digunakan untuk membina Kaabah, kerana orang-orang Quraisy Mekah tahu Kaabah itu adalah pemiliknya adalah Allah Subhanahu wa taala, iaitu Tuhan sekalian alam. Maka dengan itu untuk membina Kaabah mestilah daripada sumber yang halal. Apabila mereka mengumpulkan sumber yang halal, sumber halal ini tak cukup. Sebab apa? Sebab Arab jahiliyah ini mereka hidup dalam suasana berjudian, hidup dalam suasana arak, berzina, dan mereka berniaga dalam keadaan tipu orang yang lemah. Maka orang yang lebih berkuasa akan sentiasa menindas orang yang lemah dengan memakan riba. Jadi mereka tak cukup dana yang halal. Maka dengan itulah Kaabah ini terpaksa dikecilkan ketika mula-mula ingin meruntuhkan Kaabah untuk dibina semula. Orang ramai semua tak berani untuk ambil keputusan itu, sebab orang-orang lama yang pernah hidup pada 35 tahun yang terdahulu, mereka pernah melihat situasi di mana tentera Abraha yang datang menyerang, dan mereka telah diserang oleh burung-burung yang aneh yang membawa batu-batu yang panas. Jadi orang-orang lama ini tak berani. Sebab apa? Takut kalau mereka runtuhkan Kaabah kali ini, Allah akan menurunkan azab dan bala kepada mereka semua. Jadi Walid bin Mughirah ni siapa? Bapa kepada Khalid Al-Walid, yang kita panggil Khalid Al-Walid. Khalid Al-Walid itu bukan gelaran dia. Al-Walid itu adalah bapa dia, iaitu Walid bin Mughirah, iaitu seorang penyair-penyajak yang hebat di kota Mekah pada ketika itu. Dia kata, dengan kebijaksanaan dia kata, kita nak buat benda yang baik. Kita bukan nak meruntuhkan Kaabah, cuma kita nak membinanya ataupun memperbaiki semula Kaabah. Jadi dihancurkan Kaabah untuk dibina semula dalam struktur yang baru, tetapi terpaksa dikecilkan sedikit kerana dana halal untuk membina Kaabah tidak mencukupi. InsyaAllah pada malam ini kita akan masuk pada tajuk yang seterusnya. Tajuk seterusnya iaitu tajuk yang paling besar di dalam kitab Ar-Rahiqul Makhtum ataupun dalam kitab-kitab sirah, di mana tajuk perlantikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi rasul. Peristiwa perlantikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjadi rasul. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meningkat dalam usia remaja, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mula mengasingkan diri, nak dekat hampir menjadi rasul. Pengarang kitab Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri mengambil pendapat hampir 40 tahun, kerana ada pendapat mengatakan 39 tahun.
ada pendapat kata 40 tahun. Jadi pengarang kitab Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri mengambil pendekatan hampir umur Rasulullah 40 tahun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kerap mengasingkan diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Sebab Nabi ini risau dan rimas dengan keadaan kota Mekah pada ketika itu. Sebab apa? Mekah tiap-tiap malam ada pesta, tiap-tiap malam ada menari, tiap-tiap malam ada berjoget. Hampir setiap rumah ada arak, dan hampir setiap rumah ada berhala-berhala, dan hampir setiap rumah ahli-ahlinya berzina secara keseluruhannya. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kurang berkenan. Nabi belum lagi jadi Rasul, Nabi kurang berkenan dengan situasi di Mekah. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengasingkan diri. Mengasingkan diri di mana? Nabi Muhammad mengasingkan diri di Gua Hira, di mana ada satu gunung ataupun bukit. Bukit itu namanya Jabal Nur, Bukit Nur. Di atas bukit itu ada gua. Gua itulah dipanggil Gua Hira. Di situlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengasingkan diri. Gua Hira ini tidak besar. Tidak besar, dia tak seperti macam gua-gua di Malaysia. Kalau gua Kelang kita boleh masuk dalam, jauh kita boleh teroka. Gua Tempurung. Tapi gua-gua di Arab ini dia masuk saja selesai. Maksudnya dia adalah satu ruangan sahaja. Satu ruangan saja. Siapa-siapa yang pernah sampai di Gua Hira ataupun Gua Zur, di situ tuan-tuan masuk, boleh masuk 2-3 orang, kemudian selesai. Ada orang buat solat dekat situ, habis solat orang lain pula ambil giliran. Dia bukannya gua yang besar. Di situlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kerap mengasingkan diri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi Muhammad, aku pernah teringin untuk melihat ataupun berada di dalam Mekah untuk menyaksikan suasana hiruk pikuk Mekah 2 kali, kata Nabi. Satu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah pergi untuk melihat suasana pesta di Mekah. Ketika itu ada perkahwinan, majlis perkahwinan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi, kemudian Rasulullah bertanya, "Apakah ini?" Kemudian jawab orang yang berada di majlis itu, "Ini perkahwinan fulan dengan fulanah." Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengantuk lalu tertidur sehinggalah keesokan harinya. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nak pergi lagi. Kali kedua, kali ini Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi. Dalam perjalanan Nabi rasa mengantuk, Nabi berehat, kemudian Nabi tertidur. 2 kali sahaja, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Allah selamatkan aku. Allah selamatkan aku 2 kali, kemudian aku tidak teringin lagi untuk melihat ataupun merasai suasana seperti itu. Kemudian apabila nak dekat-dekat menjadi Rasul, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan manusia yang tidak pernah meminum arak. Walaupun Nabi duduk di Mekah, hidup di zaman jahiliyah, Nabi tidak pernah meminum arak. Nabi tidak makan makanan daripada hasil penyembelihan untuk diberikan kepada berhala-berhala. Nabi tidak makan. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga tidak mengikuti program-program berunsurkan maksiat di Mekah pada ketika itu. Nabi banyak beruzlah mengasingkan diri di mana? Di Gua Hira. Di Gua Hira itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk mengasingkan diri, melihat, merenung alam ini. Rasulullah tidak suka dengan keadaan apa yang berlaku di Mekah, dengan keadaan hiruk pikuk, penzinaan, tipu orang itu, zalim orang ini. Nabi tidak suka. Tapi Nabi nak halang, tapi cuma Nabi tak tahu di mana punca rujukan yang Nabi perlu dapatkan. Sumber panduan itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak tahu nak dapat dekat mana.
Jadi Rasulullah duduk di Gua Hira itu merenung alam ini, melihat kejadian yang berlaku, suasana malam. Rasulullah merenung kejadian alam ini. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku mencari-cari ketenangan di mana? Di Gua Hira. Kita pun begitu juga. Kalau kita rasa stres, kita rasa hati tidak tenteram, kita suka pergi mana? Kita takkan suka pergi ke shopping mall. Kita akan cari tempat-tempat yang tenang. Kadang-kadang tempat itu bukanlah ada yang bagus, cuma kita duduk di situ, kita melihat suasana yang indah di tepi pantai, atas gunung, kita merenung alam ini. Sebab itulah Allah Subhanahu wa taala bagi tahu dalam Quran, banyak Allah bagi tahu, afala tatafakkarun, afala ta'qilun. Tidakkah kamu berfikir, merenung alam ini? Apabila kita merenung alam ini, Allah Subhanahu wa taala pasti akan memberi sesuatu kepada kita. Begitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, apabila Nabi kerap pergi ke Gua Hira untuk mengasingkan diri, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah disapa oleh sesuatu yang Rasulullah tidak pernah dengar. Rasulullah mendengar orang memberi salam, assalamu alayka ya Rasulullah. Cuma Nabi tak tahu salam itu daripada mana. Salam itu daripada mana? Nabi toleh kanan, itu batu. Nabi toleh kiri, itu pokok. Nabi tak tahu siapa yang beri salam. Apa itu assalamu alayka? Siapa itu Rasulullah? Nabi tak tahu lagi. Nabi tidak tahu lagi perkara luar biasa yang berlaku kepada Nabi yang belum lagi menjadi Nabi adalah dipanggil irhas. Tapi apabila telah menjadi Nabi ataupun Rasul, itu adalah mukjizat. Inilah irhas yang berlaku kepada Nabi. Nak dekat-dekat menjadi Rasul, Nabi mendengar sapaan daripada suara yang Nabi tak tahu datangnya daripada mana. Assalamu alayka ya Rasulullah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis, apabila ini cerita selepas menjadi Rasul, Nabi beritahu, aku tahu batu ataupun pokok mana yang memberi salam suatu ketika dahulu, ketika aku duduk mengasingkan diri di Gua Hira. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku dengar orang memberi salam, tapi bila aku toleh, aku tidak melihat sesiapa kecuali adalah batu dan pokok. Ketika itu alam ini sudah pun mengetahui sedikit masa lagi akan datangnya seorang Rasul di kalangan umat akhir zaman ini, iaitu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, dekat-dekat menjadi Rasul pada suatu hari, apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengasingkan diri di Gua Hira, pada satu malam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh siapa dia? Oleh Jibril. Jibril ketika itu datang berupa dengan lelaki. Malaikat apabila datang menunaikan tugasnya di bumi ini ataupun berupa malaikat, itu akan berupa dengan rupa manusia dan ianya berjantina lelaki. Ketika itu apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam didatangi oleh Jibril membawa satu bekas yang di dalamnya ada lembaran-lembaran. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Jibril datang kepada aku lalu menyuruh aku membaca, Iqra, baca. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma ana biqari, aku tak pandai baca. Kemudian Nabi dipeluk oleh Jibril hatta balagani jahad, sehingga aku rasa sesak, dada aku menjadi sesak. Kemudian Jibril lepaskan aku, lalu Jibril kata, Iqra, baca. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, ma ana biqari, aku tak pandai baca.
betapa hebatnya akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalaulah kita bayangkan diri kita sudahlah tak kenal, tiba-tiba datang paksa baca, kamu ni siapa, datang daripada mana, aku tak pernah nampak, aku duduk dekat Gua Hira ni dah berapa lama, tapi hari ni kau datang tiba-tiba nak suruh aku baca. Itu kalau kita. Betapa berakhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Belum menjadi rasul lagi, Nabi jawab ma'an abi qari. Sampai kali ketiga apabila Jibril mengatakan Iqra, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak dapat baca, kata Jibril, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, Iqra wa rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. 5 ayat sahaja daripada 6,000 lebih 30 juzuk Al-Quran, daripada suratul Fatihah yang kita tengok Quran kita yang sekarang ini, suratul Fatihah sampai Qul a'udzu birabbin nas, ayat pertama yang turun yang kita panggil nuzul Quran itu, hari turunnya Al-Quran, ayat pertama ketika perlantikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah daripada surah Al-Alaq, bukan daripada surah Al-Fatihah, tapi surah Al-Alaq. Tak habis pun lagi, cuma 5 ayat saja turun. 5 ayat saja turun, tak habis. Kemudian Jibril pergi menghilangkan diri. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada ketika itu menggeletar ketakutan. Rasulullah turun daripada Gua Hira, balik ke rumah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Makkah. Daripada Gua Hira, puncak Gua Hira itu untuk sampai di kaki Jabal Nur itu mengambil masa, kalau orang mendaki Gua Hira mengambil masa 3 jam. Rasulullah turun, kemudian Nabi pergi balik ke rumah. Nabi pergi sampai ketika itu adalah siapa dia? Adalah Khadijah binti Khuwailid yang menyambut Rasulullah. Kata Rasulullah, "Zalimuni, selimutkan aku." Khadijah tak tanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi mana, buat apa, siapa kejar. Khadijah selimutkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampailah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berasa tenang. Baru Khadijah bertanya, apa yang berlaku wahai suamiku? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, laqad khashi'ala nafsi, habislah aku akan dihancurkan, aku akan dimusnahkan oleh kuasa yang jahat, oleh jin, oleh iblis ataupun suatu kuasa yang jahat yang akan menghancurkan aku. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui peristiwa itu. Apa kata Khadijah binti Khuwailid? Bijaknya Khadijah, tak ada siapa ajar pun Khadijah, tak ada siapa pun yang mengajarkan Khadijah. Kata Khadijah binti Khuwailid, kalla la yuhdikallah abada, wahai suamiku, kamu tidak akan siapa pun yang merosakkan kamu. Tuhan tidak akan merosakkan kamu. Sebab apa? Sebab innaka satasayibur rahim, kamu menyambungkan silaturahim. Kamu menyambungkan silaturahim sesama manusia. Wa taqrafi dhaif, kamu juga selalu menjamu tetamu dengan makanan. Kamu memberi makanan kepada orang yang tak ada makanan. Mustahil ada kuasa jahat yang akan menghancurkan kamu. Allah akan melindungi kamu. Bijaknya Khadijah binti Khuwailid, dia boleh kaitkan perkara ini dengan Allah Subhanahu wa taala. Kata Khadijah, tak apalah abang, beginilah, kita jumpa dengan saudara aku, iaitu sepupu Khadijah binti Khuwailid, iaitu siapa dia? Waraqah bin Naufal. Waraqah bin Naufal ini adalah sepupu Khadijah binti Khuwailid, iaitu yang beramal dengan kitab Injil dan Taurat yang sebenar, yang belum disesatkan lagi. Waraqah bin Naufal, dia adalah ulama
di kalangan yang menghafal kitab Injil dan juga Taurat. Kata Waraqah bin Naufal, wahai Muhammad, ceritakan kepada aku apa yang berlaku kepada kamu. Rasulullah pun menceritakan daripada awal kisah. Aku duduk dekat dalam gua Hira, aku didatangi oleh lelaki yang suruh aku membacakan perkataan-perkataan yang tidak pernah aku dengar. Kemudian Waraqah mentafsirkan perkara ini. Apa yang Waraqah beritahu kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dzakal namusul akbar. Kata Waraqah, yang kamu jumpa itu adalah namus. Namus ini dalam kitab Taurat ataupun Injil dinyatakan sebagai malaikat Jibril. Malaikat dengan panggilan namus dalam kitab Taurat dan Injil. Kata Waraqah bin Naufal, yang kamu jumpa itu adalah malaikat yang pernah datang kepada Musa, yang pernah datang kepada Isa. Wahai Muhammad, kamu adalah rasul buat umat ini. Innaka lanabiyyu hadhil ummah. Kata Waraqah. Waraqah bagi tahu Muhammad, kamu adalah rasul umat ini. Kemudian Waraqah menyambung lagi, wahai Muhammad, kamu akan diperangi. Wahai Muhammad, kamu akan dihalangi. Wahai Muhammad, kamu akan diusir. Sampai perkataan usir, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terus mencelah perkataan Waraqah. Wahai Waraqah, adakah sampai hati Quraisy akan mengusir aku? Kata Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebab apa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini dikenali dengan Al-Amin, As-Saddiq, iaitu orang yang benar, orang yang amanah. Dan semua penduduk Mekah Quraisy sayang dengan Muhammad. Apabila kita lihat peristiwa pembinaan Kaabah, nak letak Hajarul Aswad, semua bertelagah. Rasulullah datang, semua kabilah setuju. Kalau ini, lelaki ini kami setuju. Dia Al-Amin. Nabi dikenali sebagai orang yang amanah, bercakap benar. Semua orang sayang. Walaupun jahiliah ketika itu, orang-orang Quraisy di Mekah sayang dengan Muhammad. Apabila Waraqah memberitahu kamu akan diusir keluar, Rasulullah mencelah, adakah sampai hati kaum aku akan mengusir aku? Kata Waraqah, Muhammad, kamu bukan sekadar diusir, malah kamu akan dibunuh. Mana-mana Nabi dan Rasul yang membawa agama ini, dia akan diperangi, dia akan dimusuhi, malah dia akan dibunuh. Kata Waraqah bin Naufal, tetapi ketahuilah, ketika itu kalau aku masih hidup, aku akan bersama kamu Muhammad untuk bersama-sama dalam dakwah kamu. Kata Waraqah bin Naufal. Dan selang beberapa bulan, dalam riwayat mengatakan Waraqah bin Naufal ini meninggal dunia sebelum sempat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengisytiharkan dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi apabila selesai peristiwa itu, bermacam-macam Rasulullah berfikir. Nabi throwback balik. Nabi fikir balik apa yang berlaku sebelum ini. Patutlah aku mendengar orang memberi salam, Assalamualaikum ya Rasulullah. Rupanya salam itu untuk aku. Bagaimana aku ini berdakwah? Aku ni ada pembantu ke? Siapa tu Jibril? Allah nak bagi tugasan macam mana? Beratus-ratus persoalan timbul di dada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayangkanlah Rasulullah ketika itu seorang, sedangkan bumi ini belum ada orang yang memeluk Islam. Rasulullah ingin menyampaikan dakwah dalam keadaan Nabi seorang ketika itu. Beratus-ratus macam persoalan yang ada dalam dada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Macam mana Nabi nak bermula? Siapa aku nak bermula? Macam mana nak ajak orang? Macam mana dengan ajaran ini? Jadi bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memikirkan hal itu, ketika itulah timbulnya zaman dipanggil sebagai zaman futur, zaman wahyu tergendala. Ada riwayat mengatakan 3 tahun, tapi pandangan Syekh Safiur Rahman Al-Mubarakfuri mengambil pandangan selama 6 bulan. 6 bulan wahyu tak turun.
Nabi tercari-cari, mana ni wahyu tak turun? Adakah Allah merajuk dengan aku sebab aku buat perangai macam tu, aku takut, aku lari daripada Gua Hira? Adakah Allah merajuk ataupun Allah marah kepada aku? Adakah aku dah tak layak lagi menjadi Nabi? Adakah aku membuat sesuatu yang salah dalam tempoh 6 bulan ini? Beratus-ratus macam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fikirkan. Kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, aku rasa seperti ingin mencampakkan diri aku dari tempat yang tinggi dan jatuh ke bawah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sampailah dalam satu keadaan apabila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berjalan, kali ini Jibril datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jibril seru, "Ya Muhammad." Kata Rasulullah, aku menoleh ke kanan, lalu aku menoleh ke kiri. Aku tidak melihat sesiapa pun. Dan bila aku melihat ke atas, ketika itu Allah mengarahkan Jibril, kali ini tunjukkan rupa paras kamu yang sebenar. Rupa paras kamu yang sebenar. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa idza Jibrilu jalisan ala kursi baina as-samai wal ard. Aku melihat Jibril duduk di atas kursi, di mana apabila aku memandang ke kanan, aku memandang kiri, penuh Jibril ini. Penuh Jibril ini bermaksud tak habis pandangan aku. Aku menekan kanan, aku nampak Jibril lagi ada di situ. Aku pandang ke kiri, aku masih lagi melihat Jibril. Jibril yang ada ketika itu. Ketika itulah Allah mengarahkan Jibril untuk berupa dengan rupa yang sebenar. Apabila Rasulullah melihat situasi itu, Jibril menyatakan, "Ya Muhammad, ana Jibril wa anta Rasulullah." Aku Jibril Muhammad dan kamu adalah pesuruh Allah. Menggeletar lagi Nabi. Sebab apa? Yang hari itu berupa dalam keadaan manusia, kali ini Jibril berupa dengan rupa paras yang sebenar. Menggeletar Jibril, balik ke rumah, selimutkan lagi, diselimutkan oleh Khadijah binti Khuwailid. Dan ketika inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diseru lagi oleh, kali ini wahyu yang kedua, iaitu surah Al-Mudaththir. Ya ayyuhal mudaththir, wahai orang yang berselimut. Orang yang berselimut ini merujuk kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kerana Rasulullah berselimut ketika itu. Kum fa'anzir, bangun, pergi beri peringatan. Dah mula dah Nabi panjkan. Rasulullah dah mula dah panjkan untuk menjalankan tugasan sebagai Nabi dan Rasul untuk umat akhir zaman ini. Panjkan dan tak ada punch out. Bermulanya arahan itu, kum fa'anzir. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kena beri peringatan. Peringatan kepada siapa? Kepada semua orang. Untuk apa? Wa rabbaka fakabbir, besarkanlah Allah. Wahai Muhammad, bangun, beri peringatan kepada manusia. Untuk apa? Untuk besarkan Allah. Wa rabbaka fakabbir, besarkanlah Allah. Hanya saja Allah sahajalah Tuhan yang layak disembah. Tinggalkan berhala, tinggalkan Lata dan Uzza, tinggalkan berhala-berhala yang berada di rumah-rumah kamu. Hanya esakan Allah Subhanahu wa taala sahaja. Hanya Allah sahaja yang layak disembah. Nabi dah mula dah tugasan sebagai Rasul. Kita kalau orang itu dia adalah pegawai agama Islam, dia ada punch card dia. Pukul 8, pukul 5 balik, dia ada ruang dan waktu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermulanya kehidupan Nabi apabila dilantik menjadi Rasul selama 23 tahun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan keseluruhan hidup Nabi Muhammad hanyalah untuk menyebarkan Islam. Berkat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebarkan Islam, kita dapat merasai nikmat untuk solat di Masjid Kuartus KLIA pada hari ini. Kita dapat duduk solat dalam keadaan harmoni, tanpa ada orang datang pijak ataupun letakkan perut unta waktu kita sujud. Belum pernah lagi kita solat
Sepanjang hidup kita, daripada lahirnya kita sehinggalah sekarang, belum pernah lagi orang sepak kita waktu kita tengah solat. Pernah ke? Belum pernah lagi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebarkan Islam selama 23 tahun berkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rahmatan lil alamin. Kita dinilai Negeri Sembilan, di mana sahaja ada orang Islam, di mana sahaja ada masjid yang melaungkan azan, berkat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebarkan Islam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disuruh untuk warabbaka fakabbir, besarkanlah Allah Subhanahu wa taala, hanya saja Allah sahaja yang layak disembah. Kemudian ayat yang seterusnya, wa thiyabaka fatahhir. Apa tu? Tiba-tiba besarkan Allah, kemudian Allah bagi tahu bersihkan pakaian kamu dan diri kamu. Apa kaitannya? Kaitannya adalah apabila seseorang itu menjadi Islam, dia mestilah membersihkan diri dia. Kerana Islam itu agama yang bersih. Bersihkanlah diri. Samalah kita kalau kita nak solat, kita mestilah bersihkan diri kita, pakai pakaian yang cantik, bersih, dan juga daripada luaran dan dalaman. Jangan kita sembahyang dalam keadaan kita pakai kain pelikat atas pusat. Jangan. Sebab apa? Sebab sedangkan kita nak menghadap YB yang datang untuk menyampaikan bantuan di tempat kita, orang kalau nak terima pingat daripada Sultan, sebulan dapat surat, sebulan belum lagi dapat pingat, dah tempah baju khas. Walaupun dia ada baju Melayu hitam, tapi sebab tu dia nak jumpa Sultan, dia tempah baju khas, tempah semata-mata untuk nak jumpa Sultan. Itu baru Sultan. Ini kita nak menghadap Allah, Raja kepada Sultan yang ada di dunia ini, Raja pemilik alam ini. Jadi layakkah kita, walaupun ianya tiada masalah kerana menutup aurat, adakah layak kita sebagai hamba ingin menyembah Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan kita pakai pun tak lengkap? Pakai pun tak lengkap. Di mana adabnya kita? Di mana adabnya kita? Ya, memang boleh kita sembahyang sebegitu, tapi kita nak menghadap Tuhan. Adakah kita nak menghadap Tuhan ini dalam keadaan kita sambil lewa, pakai pakaian yang adanya saja, pakai kain pelikat, nak sujud, bangun, kain nak terlodeh, tarik balik sampai pusat? Adakah itu yang selayaknya? Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi tahu kepada kita, bersihkan diri kita. Bersihkan diri kita daripada luaran kita dan juga dalaman kita. Kemudian Allah Subhanahu wa taala bagi tahu lagi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, warujza fahjur, menjauhkan diri dari sebab-sebab kemurkaan dan azab Allah. Oleh kerana itu perlulah melazimi dengan mentaati perintah Allah dan meninggalkan maksiat. Tadi kita dah besarkan Allah, kemudian kita bersihkan diri kita, kemudian buat apa? Tinggalkan semua larangan yang Allah Subhanahu wa taala suruh. Maksudnya tinggalkan berhala, hanya sembah Allah Subhanahu wa taala sahaja. Besarkan Allah, tinggalkan segala larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala. Itulah wahyu yang kedua turun selepas wahyu yang pertama, iaitu Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Kemudian turun wahyu kedua, iaitu ya ayyuhal mudaththir qum fa'anzir. Dan mula dah tugasan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan dakwah Nabi. InsyaAllah kita akan tengok pada pertemuan seterusnya bagaimana strategi dakwah Nabi. Nabi nak bermula macam mana? Adakah Nabi berdakwah secara sembrono, ataupun Nabi berdakwah dengan strategi secara diam-diam ke, secara terus sahaja ke, ataupun Nabi akan bermula dengan keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Insya-Allah kita akan sambung pada pertemuan yang seterusnya, iaitu dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita akan lihat permulaan dakwah Nabi bagaimana. Adakah kita selalu dengar Nabi ini susah yang macam mana?
kita akan tengok pada pertemuan yang seterusnya. Sekadar itu dulu, moga Allah menjadikan kita, menghimpunkan kita bersama dengan orang yang kita cintai, iaitu Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Sekadar itu dulu, yang baik datang dari Allah, yang lemah adalah kelemahan saya sendiri. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunkan dosa-dosa kami, dosa-dosa kedua ibu bapa kami, dosa ahli keluarga kami, dosa rakan-rakan kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, bantulah kami dalam mentaati perintah-Mu, bantulah kami dalam meninggalkan segala larangan-Mu. Ya Allah, ya Tuhan kami, sibukkan kami dengan urusan-urusan akhirat, jangan sibukkan kami dengan urusan-urusan dunia. Ya Allah, ya Tuhan kami, terimalah amal ibadah kami, terimalah solat kami, puasa kami, zikir kami, bacaan Quran kami, sedekah kami sebagai pahala di sisi-Mu, ya Allah, dan ampunkanlah dosa-dosa kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, matikan kami dalam keadaan husnul khatimah, jangan matikan kami dalam keadaan su'ul khatimah. Ya Allah, ya Tuhan kami, permudahkan sakaratul maut kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikan kubur kami sebagai taman-taman syurga, jangan jadikan kubur kami sebagai lubang-lubang neraka. Ya Allah, ya Tuhan kami, bangkitkan kami dalam keadaan Engkau redha dengan kami, ya Allah. Berikan buku amalan kami dengan tangan kanan kami, jangan berikan buku amalan kami dengan tangan kiri kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, timbanglah kami, hisablah kami dengan sempurna, ya Allah. Permudahkanlah timbangan kami, ya Allah. Permudahkanlah timbangan hisab kami, ya Allah. Banyakkanlah amalan baik kami, ya Allah. Ampunkan dosa-dosa kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, pimpinlah kami dalam meniti titian sirat-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, himpunkan kami, kedua ibu bapa kami, ahli keluarga kami, rakan-rakan kami ke dalam syurga Firdaus-Mu tanpa hisab dan azab, dan jauhkan kami daripada azab api neraka Jahannam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.